A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberi kesihatan yang baik kepada kita semua sehingga kita dapat bersama-sama lagi pada hari ini dalam pembelajaran PDPR Pendidikan Islam tahun 5 dalam bidang adab. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menadah tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mempermudahkan segala urusan pembelajaran kita pada hari ini. Jom murid-murid sama-sama menadah tangan, kita baca doa sebelum belajar bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu. Ya Allah, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan keberkatan doa yang baru kita baca sebentar tadi menjadi asbab Allah mempermudahkan segala urusan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, seterusnya kita masuk kepada proses pembelajaran kita pada hari ini. Kalau murid-murid lihat pada slide yang Ustaz tunjuk, buy dan sell kat situ kan. Baik. Jadi tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah, lihat murid-murid, berjual beli dengan berhemah. Baiklah murid-murid, itulah tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini murid-murid, yang pertama, menyatakan pengertian hukum jual beli. Yang kedua, menerangkan adab jual beli. Yang ketiga, mengaplikasikan adab jual beli. Jadi Ustaz harap ketiga-tiga objektif pembelajaran ini murid-murid akan dapat menguasainya di akhir pembelajaran nanti. Baiklah murid-murid, seterusnya kita masuk kepada objektif pembelajaran kita yang pertama, iaitu pengertian jual beli dan hukumnya. Baiklah murid-murid, kita melihat pengertiannya. Jual beli ialah akad pemilikan harta yang memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek harta atau manfaat. Jadi di sini jual beli ialah akad yang mengesahkan kita untuk memiliki sesuatu harta ataupun manfaat daripada benda yang kita jual beli tadi. Ingat murid-murid, dalam jual beli mesti ada akad. Kalau ada akad, barulah jual beli itu sah. Baiklah murid-murid, seterusnya kita melihat dalil nakli ataupun dalil Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-275, yang bermaksud, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi dalil Al-Quran menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Baiklah murid-murid, kita melihat hukum jual beli. Hukum jual beli adalah harus selagi memenuhi syarat-syarat jual beli yang ditetapkan serta tidak melibatkan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Ingat, hukumnya harus selagi tidak melibatkan perkara-perkara yang haram.
Baiklah murid-murid, seterusnya kita melihat adab penjual. Ya, dalam jual beli ada penjual. Kita tengok adab penjual. Yang pertama, mesra dan mudah senyum. Jadi penjual mestilah mesra dan mudah senyum. Jangan menunjukkan muka masam, nanti orang tak beli dekat kita. Okey, yang kedua, jujur, berterus terang serta tidak menipu dalam timbangan dan sukatan. Jadi sifat ini sangat penting kepada penjual. Yang ketiga, menjual barang yang halal dan berkualiti serta tidak menjual barang yang haram seperti arak, dadah atau sesuatu yang mengandungi unsur daripada babi. Itu tak boleh kita jual. Haram kita jual benda-benda tersebut. Yang keempat, mengucapkan terima kasih setelah selesai urusan jual beli. Yang kelima, sabar dan bertolak ansur dengan pelanggan. Kita sebagai penjual kenalah bersabar dan bertolak ansur dengan pelanggan kita. Yang keenam, tidak memonopoli barang untuk dijual dengan harga yang tinggi dan hanya mengambil keuntungan pada kadar yang sepatutnya. Kita tidak boleh mengumpul barang atau memonopoli barang untuk kita mengambil untung yang tinggi. Yang ketujuh, mengelakkan elemen riba. Jadi dalam jual beli kita perlu mengelakkan dengan daripada elemen riba. Seterusnya, adab pembeli. Jadi adab penjual, sekarang kita lihat adab pembeli. Yang pertama, pembeli mestilah berkomunikasi secara baik. Pembeli mestilah berkomunikasi dengan cara yang baik. Yang kedua, tidak membeli barang yang haram seperti arak, dadah atau sesuatu yang mengandungi unsur daripada babi. Yang ketiga, menyenangkan urusan penjual. Kita sebagai pembeli kena menyenangkan urusan penjual. Yang keempat, tenang dan tidak banyak kerenah. Kita sebagai pembeli kena tenang dan tak banyak kerenah. Yang kelima, sabar menunggu giliran ketika membeli. Terutama sekarang ni pada musim Covid, kena bersabarlah. Nak masuk pasar raya kita kena beratur. Okey, yang keenam, berterima kasih setelah selesai urusan jual beli. Yang ketujuh, mengelakkan pembaziran. Kita sebagai pembeli kena jaga, jangan kita beli barang-barang yang tidak perlu. Yang ke-8, bertimbang rasa, terutama ketika kekurangan stok barangan. Jadi kita kena bertimbang rasa, terutama ketika barang itu dah nak habis. Jadi kita jangan mementingkan diri kita sendiri. Kita kena ingat orang lain juga. Baiklah murid-murid, seterusnya kita melihat pembelajaran kita, iaitu mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berjual beli. Baiklah, yang pertama, bertolak ansur. Contoh yang terbaik ialah bertolak ansur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang bertolak ansur ketika menjual, membeli dan menuntut hutang. Itu yang pertama. Yang kedua, jujur dan amanah. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penjual dan pembeli agar jujur ketika berjual beli bagi mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, menunaikan hak orang lain dengan sempurna. Sebagai kisah, ada satu kisah ni, seorang lelaki datang menuntut hutang daripada para sahabat, iaitu seekor unta. Para sahabat mempunyai unta yang keadaannya lebih baik daripada unta yang telah diberikan hutang oleh lelaki itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar diberi sahaja unta yang lebih baik itu, supaya Allah Subhanahu wa taala menggantikan mereka dengan yang lebih baik
pada masa akan datang, kerana mereka menunaikan hak lelaki itu dengan sempurna. Baiklah murid-murid, sekian sahaja perjumpaan kita untuk kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada hari ini, murid-murid dapat menerima dan memahaminya dengan baik, serta dapat mengamalkan dalam kehidupan seharian kita. Ustaz doakan semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustaz memohon maaf sekiranya terdapat kesilapan dan kesalahan semasa penerangan Ustaz tadi. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Semoga terus cemerlang. #kita jaga kita, lindung diri, lindung semua.